Sekian sahaja ucapan alu-aluan saya untuk pada malam ini, dan saya sudahi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasmikan program Wacana Ilmu slot yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustazah Fatimah Syarha, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Liza binti Mat Saleh, Pengetua Kolej Datin Sri Open, atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu, iaitu penyampaian daripada penceramah jemputan kita, iaitu Ustazah Fatimah binti Muhammad Nordin. Sebelum saya menjemput penceramah kita, ingin saya menceritakan sedikit profil beliau. Beliau dilahirkan pada 17 Oktober 1984 di Terengganu. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Bukit Apit, Sekolah Bukit Iman, SMA Mahmudiyah dan SMA Atas Sultan Zainal Abidin dalam aliran Sanawi. Berkelulusan UIAM, jurusan Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, pengkhususan Fiqh dan Psikologi. Karya pertama beliau ialah Petua Membuat Orang Jatuh Cinta bersama Datuk Dr. Muhammad Fazilah Kamsah dan Haji Muhammad Zakaria. Hasil karya beliau yang popular termasuklah Seindah Mawar Berduri, Tautan Hati, Cinta High Class dan banyak-banyak lagi. Dengan ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang dikasihi Ustazah Fatimah Syarha Muhammad Nordin untuk menyampaikan ceramah beliau. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على محمد الموحى إليه من ربه. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تمسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada saudari pengurusi, kepada puan pengetua kita yang saya muliakan. Kagum saya tengok bersimpuh sama-sama student kat depan ni. Subhanallah, layak kita contohi. Seterusnya, AJK pelaksana program yang berjasa besar mempertemukan kita dalam majlis yang berkat ini. Dan hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, kita berada dalam satu majlis yang cukup berkat, cukup hebat. Mari sama-sama kita berebut untuk memiliki hati yang paling layak Allah pandang. Jasad kita sama saja ni kat sini, tapi hati itulah tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang layak Allah pandang, hati yang sekarang ni sedang sibuk berdialog dengan Allah. Doa moga Allah bagi kita lepas ni bukan sekadar tahu, tapi mampu lakukan sesuatu. Itu petanda kita dapat keberkatan daripada majlis ilmu. Tapi kalau balik dari majlis ilmu tak tahu nak buat apa, balik tidur je, takut-takut kita tak terpilih rupanya dapat hidayah yang kita damba-dambakan dalam hidup kita. Adik-adik yang Kak sayang kerana Allah, detik ini, bila kita balik jumpa Allah nanti, adalah satu detik yang layak kita banggakan.
Sebab kita tunjuk pada Allah dulu masa kita hidup atas dunia, kita serahkan diri kita untuk tertaut hatinya pada majlis ilmu. Moga-moga itulah petanda diri kita layak untuk Allah pilih ke dalam taman syurga yang abadi. Comel ni anak siapa ni? Okey. Seterusnya, ya, tajuk kita pada malam ini, di manakah cinta kita? Akak akan bawa perkongsian dengan adik semua, ya, tentang bagaimana kita nak menilai mana cinta alat, mana cinta matlamat, mana patut kita prioritikan dalam hidup kita, dan mana bagaimana kita nak uruskan cinta matlamat itu dan cinta alat itu dalam hidup kita. Jadi akak sayang, akak ada satu soalan. Siapa dekat sini hidupnya ada cita-cita? Cuba angkat tangan. Siapa hidupnya tak ada cita-cita? Cuba angkat tangan. Okey, mengagumkan. Wajah kat sini semua ada cita-cita. Adik, baju hitam. Siapa adik 5 tahun lagi? Siapa? Pengetua sekolah. Subhanallah. Okey, adik yang adik yang pegang kamera tadi. Siapa adik 5 tahun lagi? 5 tahun lagi. Seorang pensyarah. Subhanallah. Baik, adik yang pegang kucing kat tepi sana. Siapa adik 5 tahun lagi? Siapa adik 5 tahun lagi? Seorang engineer. Subhanallah. Okey, siapa pula ni? Okey, adik yang baju oren. Siapa adik 5 tahun lagi? Okey. Silakan bangun dengan penuh yakin, tak ada masalah. Yes. Itu ciri-ciri kepimpinan, tak ada masalah. Okey, siapa adik 5 tahun lagi? Murabi. Apa itu murabi? Pendidik. Nak didik siapa? Subhanallah, mustarabi. Subhanallah. Baik. Adik-adik yang kak sayang, yang kak muliakan sekalian, kita bercita-cita. Kita nak letakkan diri kita ini sebagai end produk yang bagaimana. Ada tadi nak jadi pengetua sekolah, ada nak jadi pensyarah, ada nak jadi murabi. Macam-macam cita-cita tadi kan? Ya? Baik. Jadi kak muliakan, cita-cita kita ini, bab kata pengetua kita tadi tu, kena ada keterampilan yang holistik. Siapa tahu maksud holistik? Apa dia? Siapa tahu tadi? Excellent. Apa dia? Menyeluruh. Janganlah cita-cita kita itu bagi kepentingan kepada aspek tertentu saja. Kalau boleh kita nak bagi kebaikan kepada ummah, cita-cita kita itu ada letakkan Allah. Ada tempatnya. Ada letakkan ibu bapa kita, ada letakkan jiran kita, kawan kita, semua kita ambil kira. Ya? Kalau adik nak jadi engineer, pastikan adik jadi engineer yang soleh. Nak jadi pengetua sekolah yang soleh. Nak jadi pensyarah yang salehah, yang murabbiyah, yang mendidik. Sebab apa? Cita-cita kita itu perlu ada unsur-unsur nak bawa baik kepada orang lain. Sebab apa? Nanti akak cerita sebabnya. Tapi sebelum tu, akak nak bawakan kepada adik-adik semua ciri-ciri Al-Qawiyul Amin yang perlu ada dalam cita-cita kita. Al-Qawiyul Amin, apa maksudnya? Qawi, kuat. Amin, amanah. Baik. Dalam surah Al-Qasas ayat ke-26 diceritakan bahawa pernah suatu hari puteri Nabi Syuaib yang bernama Syafura dan juga Lia, wanita-wanita yang berkerjaya,
Dia tolong papa dia kat rumah dah uzur, tak mampu dah nak bawa kambing bagi minum. Maka dua orang wanita inilah tolong papa dia bawa kambing ke padang pasir Madian untuk diberi minum. Dan ketika proses nak bagi minum dekat kambing-kambing yang nakal ni, kadang nak lari, kadang nak pergi entah ke mana-mana kan, maka datanglah seorang lelaki. Dia pergi tolong Syafura dan juga Lia ini bagi minum dekat haiwan-haiwan ternakan ni. Syafura dan Lia ni, dia balik rumah jumpa papa dia. Dia kata, tadi papa jumpa seorang lelaki yang al-qawiyul amin. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Ambillah upah dia papa. Dia ini orang yang al-qawiyul amin, kuat lagi amanah. Masa Nabi Musa yang ketika itu lari daripada Fir'aun dia pun sesatlah dekat situ padang pasir Madian itu. Dia tolong Syafura dan Lia ini. Dia tolong dengan perasaan belas dia. Dan dia tak ada pun ambil kesempatan ngorak-ngorak dulu ke, tak ada. Dia qawi, dia kuat, senang nak tarik air daripada timba tu bagi minum dekat haiwan tu. Lepas tu dah lah, profesional buat sekadar urusan dia. Maka ulama bincang ciri-ciri al-qawiyul amin ini. Qawi itu merujuk kepada kalau kita buat sesuatu, kita buat secara paling profesional, paling pakar, paling berkualiti. Sekarang tugas adik jadi pelajar yang paling excellent. Itu sifat al-qawi. Dan sifat al-qawi saja tak cukup deh. Kalau nanti adik jadi pengetua sekolah, itu al-qawi. Tapi kalau tak ada sifat al-amin, boleh jadi adik jadi pengetua sekolah yang asyik hidangkan benda-benda yang tak sepatutnya kepada student, tak ambil berat pasal pembangunan moral mereka. Misal kata, benarkah mereka bawa novel-novel pecisan dekat sekolah ke? Kalau tak ada sifat al-amin, tapi adik ni muka jernih ni, takkan buat macam tu. Seterusnya, kalau adik jadi pensyarah yang tak ada sifat al-amin, boleh jadi adik tak bawa contoh pun kepada student. Malam-malam student jumpa pensyarah dia dekat kelab malam, sedang menari, tapi adik tak, wajah jernih, subhanallah, bercahaya. Sebab tu kita nak jadi orang yang ada sifat pakar, profesional dan amin. Ramai dari orang accountant hebat, tapi sebab tak ada ciri amin ni, dia pergi kerik 1 sen seorang daripada akaun semua orang masuk dekat akaun dia. Dia buat jenayah kat situ. Ada doktor hebat, pakar, tapi sebab tak ada ciri al-amin ni, dia pergi jual ubat batuk kepada para penagih, bagi laku klinik dia banyak duit. Ramai orang beli ubat batuk sebab tak ada sifat al-amin. Maka kita nak jadi generasi baru yang bukan saja profesional, kuat, hebat, tapi kita ada ciri-ciri al-amin. Qawi itu ciri-ciri profesional. Amin itu ciri kita dengan Allah. Amanah kita, takut kita pada Allah, takwa kita pada Allah, ingat kita kepada akhirat kita. Itu ciri al-amin. Dan dia akan muliakan, dengan sifat al-qawi ini, kita dapat membela umat ini daripada ketinggalan dalam aspek akademik, aspek ekonomi, aspek teknologi. Kita bela. Dan dengan sifat amin ini, kita dapat bela umat ini daripada kerosakan akhlak, daripada gejala sosial yang makin parah, daripada dunia yang makin hilang tempat kasih sayang agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebarkan bahagia dengan sifat ini, Al-Qawiyun Amin. Ambil inspirasi ini, surah Al-Qasas ayat 26. Baik. Sebab apa? Dalam cita-cita kita perlu ada kombinasi antara mukmin dan juga profesional, antara sifat al-qawi dan juga al-amin. Pertama sekali sebab kita kena sedar diri bahawa kita datang daripada Allah. Maka dalam cita-cita kita ini, kita tak boleh nak pinggirkan Allah. Baik, mari sama-sama kita saksikan video ni.
Mungkin ada yang pernah tengok, tapi kita nak insafi asal usul kejadian kita. Jadi yang Kak sayang kerana Allah, dari setitis air mani yang tak berharga, kita jadi baby yang lemah ni, kita lalui fasa kelemahan ni, dan sekarang kita lalui fasa kuat, fasa orang muda. Fasa orang muda ini berada di tengah-tengah antara dua fasa kelemahan, fasa baby dan juga fasa orang tua. Maka dalam fasa inilah fasa paling penting untuk kita tunjuk kepada Allah. Kita buat yang terbaik untuk jadi orang yang Al-Qawiyul Amin, kuat lagi amanah. Jadi akan melihatkan siapakah orang yang paling Al-Qawiyul Amin dalam dunia ini? Siapa? Yes. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik, ada contoh ikutan yang terbaik. Baik, cuba kita cek peribadi Nabi kita. Dari sudut sifat amin, Nabi tak dipertikaikan lagi. Sebab dia orang baik, sebab dia akrab dengan Allah, sebab dia mencari-cari Allah selalu dalam jiwa dia. Sebab tu dia layak jadi Nabi. Tapi bagaimana pula dengan sifat Al-Qawi dia? Nabi kita, ketika baginda jadi penggembala, baginda menjadi penggembala kambing yang amanah. Ketika jadi peniaga, Rasulullah jadi peniaga yang jujur. Ketika baginda jadi panglima perang, Rasulullah jadi panglima perang yang sangat berstrategi. Dalam perang Badar misal kata,
Nabi ajak kaum muslimin datang awal kuasai dulu sumber air. Ya, kuasai tempat strategik. Dan dalam perang Uhud misal kata, Nabi tempatkan sharpshooter, pemanah tepat di kedudukan bukit yang strategik. Subhanallah. Ini orang yang ada kebijaksanaan al-qawi, profesional. Nabi jadi pemimpin negara, pemimpin yang juga hebat, penuh strategi. Bagaimana dia uruskan orang-orang Yahudi yang ada pelbagai jenis macam kerenah, ya, dia saudarakan Muhajirin Ansar dan sebagainya. Subhanallah. Sifat qawi dan juga amin. Baik. Sekarang kita tengok pula nabi-nabi yang terdahulu. Siapakah nabi yang pakar dalam bidang perkapalan? Nabi Nuh. Baik. Siapakah nabi yang pakar dalam bidang perubatan? Nabi Isa alaihi salam. Sampai tahap Nabi Isa ni boleh culikkan orang buta, boleh hidupkan orang mati, ya. Seterusnya, siapakah nabi yang bijaksana dalam bidang tekstil? Siapa? Nabi Idris alaihi salam. Nabi Musa, pakar dalam bidang apa? Nabi Musa. Pakar dalam bidang apa? Nabi Musa ni orang yang gagah, ya. Orang bina badan pun boleh, ya. Nabi Yusuf, pakar dalam bidang apa? Pentadbiran, diplomatik. Sebab tu baginda menjadi menteri, ya, dekat Mesir. Lepas memula duduk dekat Palestin, dibawa lagi oleh kabilah. Sebab kabilah jumpa dan pergi tu kan, bawa ke Mesir, dipelihara oleh menteri, dan akhirnya beliau jadi menteri juga. Seterusnya, Nabi apa lagi? Nabi Zakaria, pakar dalam bidang apa? Tukang kayu yang hebat, pakar, ya. Nabi Harun, pakar dalam bidang komunikasi. Kan Nabi Musa, lidah dia tak berapa nak jelas, ya. Dia pun minta Nabi Harun yang gantikan tempat dia untuk dakwah kepada Firaun. Tapi Allah nak Nabi Musa juga yang pergi dakwah kepada Firaun. Tengok, subhanallah, nabi-nabi yang akrab dengan Allah ini semua ada bidang kepakaran dia. Jadi adik-adik yang Kak muliakan sekalian, sekarang ini kita kena sungguh-sungguh dengan apa yang kita buat sekarang ini. Bakal-bakal engineer kebanyakan kat sini kan. Jadi engineer yang hebat, yang membanggakan Islam. Itu tanda kita letakkan Allah dalam apa yang kita buat sekarang, ya. Baik. Seterusnya, kita juga kena letakkan Allah dalam hidup kita ini. Sebab apa? Tadi sebab kita sedar diri kita ni datang dari Allah. Sekarang ni kita nak sedar diri bahawa kita akan balik jumpa Allah. Kita saksikan satu video. Okay, angkat sikit sebab kita pun tak banyak masa, ya. Baik. Kita akan balik jumpa Allah. Alam barzah itu adalah permulaan alam akhirat yang semua orang akan rasa, ya. Maka every time kita kena prepare untuk hadapi alam itu. Sekarang ini pun harap-harapnya menjadi satu detik preparation kita untuk hadapi alam yang memang akan berlaku itu. Seterusnya, kita juga nak pause sejenak dalam minda kita bahawa kita kat sini datang tadi dari Allah, akan balik jumpa Allah. Dah tentu Allah ada misi untuk kita. Takkan Allah nak cipta kita secara sia-sia. Kita kena jelas bahawa Allah nak suruh kita buat something. Siapa tahu Allah ciptakan kita ni nak suruh kita buat apa? Sebab apa? Belajar. Subhanallah, beribadah dan juga jadi khalifah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa pun yang berlaku dalam hidup kita, dek, kita kena jelas dua tujuan utama ni. Kalau nanti tiba-tiba Allah ambil mak kita, kita janganlah sedih lama-lama sangat. Sedih tu fitrah. Tapi sebab kita jelas dua tujuan utama kita ini, maka kita akan terus bangkit semula. Ya? Sebab setengah orang tu bila mak mati, dia kata tak nak belajar dah lah. Kecewa sangat, sedih sangat, dia biarkan diri dia ditimpa oleh kesedihan tu. Orang macam ni, dia tak tahu bahawa dia ada tugas. Maka kita yang jelas tugas ini, apa pun yang berlaku nanti, putus tunang ke, ayah tiba-tiba buat skandal dengan orang lain ke, mak sedih, ya, adik-beradik dia tiba bercakaran, bergaduh ke, apa pun yang berlaku, jelaskan dua tugas utama ni. Tindakan kita jangan, tak maaf sebut ya, jangan bodoh. Tindakan kita mesti memastikan diri kita tetap dapat menjalankan dua tugas utama ni dan membantu orang lain dapat menjalankan dua tugas utama. Jelas ya? Pahatkan sungguh-sungguh dalam hati. Bawa sampai ke akhir usia. Wariskan kepada semua anak cucu cicit kita, seluruh generasi kita. Ini dua tugas utama kita diciptakan. Seterusnya, bila kita sedar kita ni hamba Allah, kena baik dengan Allah. Kita ni khalifah, nak pimpin dunia ini, makmurkan bumi ini. Kita dengan mak abah pun kena baik. Sebab itu boleh jadi alat untuk kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tunjukkan satu video bila mana orang itu dia cuma ada sifat al-qawi tapi tak ada sifat amin. Apa yang akan berlaku? Saksikan. Adik minat sangat nak jatuh, tapi selalu malah saja terus terhati. Doktor yang ada bila dia masa yang diperlukan. Anak-anak yang masa itu masa berlalu sangat cepat sekali. Mak teringat sangat dengan hati. Sungguh sangat baik dokter. Sampai corong air rumah pun dia buat main dokter. Adik minat sangat nak jadi dokter, tapi selalu malah saja terus terhati. Doktor yang ada bila dia masa yang diperlukan. Kadang-kadang mak bertanya, adakah nanti anak-anak boleh lakukan perkara yang sama kepada mak? Mak minta maaf sekiranya mak terlalu mendesak adik dan halang untuk belajar sungguh-sungguh. Adik rajin, halang pula selalu mau. Satu hari itu, lalu bawa lukisan Alung tak cantik dan mak cuba tolong mak. Walaupun Alung cakap lukisan Alung tak cantik, pada mak itulah lukisan yang paling cantik yang pernah mak lihat.
Lalu nak jadi fotografer. Lalu kata nak ambil gambar kita keluarga saudara. Sekarang Lalu nak jadi fotografer yang berjaya. Tapi kita masih belum ambil gambar sekeluarga. Sementara itu, lukisan Halung tu mak gantung dalam bilik mak. Itulah satu-satunya gambar keluarga kita yang mak ada. Masa berlalu sangat cepat. Halung dan adik dah pun berjaya. Cuma kadang-kadang bukan mak tak tahu adik dan Halung sini. Cuma mak ni sunyi sangat. Orang ada cakap mak kita tunggu anak-anak setiap hari. Kerana mak itulah hiburan mak. Selalu juga mak berdaya separuh jalan. Takut sangat mengganggu adik dan Halung. Mak tahu anak-anak mak sibuk. Tapi satu hari tu mak memang terdesak. Sakit, mak semakin teruk. Jadi mak telefon anak-anak. Tapi seperti biasa, semuanya sibuk. Hai Mak, Mak apa khabar? Sihat. Cuma Mak, tadi kan dia telefon balik. Ada patient tunggulah. bila mana mak rasa penghujung tu sudah tiba, mak cuma nak cakap, mak rindu sangat dengan adik dan Halung. Tak bawa handphone. Nampak ni. Jika berdosa mak memisahkan kamu berdua, mak pun adik dan Halung. Tak ada, dia tukar dah video baru. Video tak ada dah. Dia tukar video baru. Tengok video baru. Apa tu? Kamera. Tak faham. Jadi yang kau muliakan, tugas kita buat baik pada Allah, buat baik kepada makhluk Allah, termasuklah mak abah kita. Hablu minallah, hablu minannas. Redha Allah terletak pada redha mak abah. Mak abah kita banyak kerenah macam mana pun, dek. Ya, itulah insan yang Allah pilih untuk kita. Bukan kita pilih sendiri. Maka kita kena berusaha untuk, kalau mak abah kita tak baik, jadi menara hidayah bagi mak abah kita. Kalau mak abah kita baik, syukuri sungguh-sungguh, ya. Sentiasa kita menerima seadanya keadaan mak abah kita dan berusaha bantu keadaan mereka tu menjadi lebih baik. Baik, seterusnya kita nak jadi duta kebaikan buat umat ini. Akak skip yang ni, tidak. Akak ada satu video best untuk adik-adik, tapi sebab masa rasanya makin mengejar kita, ya. Akak skip yang ni. Baik, kita teruskan kepada kejar cinta matlamat dulu, baru cinta alan. Adik-adik tengok tadi kan, bila akak terangkan tentang konsep Al-Qawiyul Amin, konsep itu menunjukkan bahawa akademik adik-adik sekarang ni boleh adik jadikan satu alat, ya, satu alat untuk dapat cinta matlamat. Akademik, kepakaran, kebijaksanaan kita, ya. Apa yang kita belajar ini sepatutnya kita buat yang terbaik. Tapi di manakah cinta kita kepada akademik kita, kepada ilmu kita, kepada assignment kita, kepada kuis kita, kepada exam kita? Kena buat yang terbaik. Kena ada masa untuk belajar. Biar kita belajar secara orang yang full flat. Walaupun nanti mungkin result kita cumalah 2.0. Tapi adik yakin dan percayalah, 2.0 lagi yang kita tak dapat itu Allah akan bayar kemudian.
Ketika kita bekerja, boleh jadi kita cepat naik pangkat. Ketika kita interview, kawan kita yang best student tak dapat, tapi kita yang 3.0 ni dapat. Sebab keterampilan kita, soft skill kita, Allah balas kat situ. Allah sentiasa maha adil. Tugas kita nak buat yang terbaik saja dalam apa saja yang kita lakukan. Jangan pula adik duk bangga. Tengok aku study lepak-lepak je. Study cara orang 1.0 je, tapi result gempak 3.0. Takut-takut nanti 2.0 yang tak layak kita dapat tu Allah tarik. Masa kita bekerja, kita ada anak nanti, anak degil, ada rumah nanti, rumah kita diserang anak-anak ke. Macam-macam cara orang boleh tarik kan. Jadi kita kena buat yang terbaik. Itulah tugas kita untuk dapat cinta matlamat. Jadi kawan. Jadi kawan yang paling baik kepada kawan kita. Hiburkan hati dia, hapuskan air mata dia. Jangan jadi kawan asyik mempat je. Asyik sakitkan hati kawan kita, smash dia pedas-pedas. Ya. Cuba tanya kawan kita, kita ni banyak menyakitkan ke banyak motivasi? Sabar sikit malam ni. Ya. Orang yang nak dapat cinta matlamat, dia ke mana sahaja dia menyebarkan bahagia, bukan menyebarkan toksik yang orang jadi tak suka. Ya. Jadi kat mereka. Baik. Allah kagum kalau rindu kita ini terurus. Allah faham kat hati setiap orang ni tanpa terkecuali secara normalnya dia ada rindu kepada somebody. Rindu tak? Rindu kan? Nampak dia datang juga malam ni, ya Allah, kepada Pa rindu kan? Maka dek, kata Rasulullah SAW, Ajiba rabbuka minasyabi laisat lahu sabwah. Allah merasa kagum kepada pemuda yang tiada baginya rindu yang cenderung kepada kebodohan. Rindu tu fitrah, tapi rindu yang cenderung kepada kebodohan ni, dia tak pandai nak uruskan fitrah tu. Bila ada fitrah rindu dekat hati, dia tak uruskan dengan istighfar, dengan zikrullah, tapi dia pergi layan-layan. Dia pergi bayangkan dia punya janggut dia, punya kopiah dia. Masa dia bayangkan pimpin tangan dengan dia kat tepi pantai, nyanyi lagu "Main Tumse Pyar Karte Ho" sama-sama. Ini yang bahaya ya. Dia pun bila malam rasa nak peluk bantal kodek, pusing kanan, pusing kiri. Ini rindu yang cenderung kepada kebodohan, rindu yang bahaya. Kalau rindu, cuba kita ingat Allah, alihkan rindu kepada Khalik. InsyaAllah rindu itu jadi berpahala. Seterusnya, cintailah Allah, kita akan dicintai manusia. Dalam hadis sahihain ini, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi cerita, "Idza ahabballahu al-'abda faqala lahu Jibril alaihi salam, inni uhibbu fulanan fa ahabbuhu." Kalau Allah cinta kepada seseorang, Allah bagi tahu dekat malaikat Jibril, aku suka sangat dekat orang ni, maka cintailah dia. Maka bila Allah bagi tahu dekat Jibril Allah suka kat seseorang ni, Jibril pun bagi tahu kepada seluruh ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan fa ahabbuhu. Allah suka dekat orang ni, mari ramai-ramai kita penghuni langit, kita pakat sayang dekat orang ni. Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Maka kecintaan Allah, kecintaan malaikat Jibril, kecintaan penghuni langit itu dia tersebar di atas muka bumi, menyebabkan hati-hati yang turut cinta kepada Allah rasa dekat dengan dia, rasa sayang pada dia. Dan dalam hadis riwayat Muslim diceritakan, ditambah lagi, kalau Allah tak sukakan seseorang pun Allah buat begitu juga. Allah bagi tahu dekat Jibril, bagi tahu dekat penghuni langit, dan orang dekat muka bumi ini pun rasa tak berapa senang dengan dia. Tips nak disayangi, disenangi, kena menangi pandangan Allah. Kalau kita nak Allah layan kita secara special, kita kenalah layan Allah secara special. Malam-malam ada agenda nak dating dengan dia. Subuh-subuh ada agenda nak jadi orang paling awal bangun menghadap dia.
Ini suatu proses berterusan sampai bila-bila kita nak perjuangkan agenda-agenda begini. Biar Allah nampak ketika kita dipinjamkan nafas di atas muka bumi ini, kita sentiasa menjadi orang yang letakkan Allah sebagai sesuatu yang penting dalam hidup kita. Sesuatu yang kita risaukan kalau ia hilang dalam hidup kita. Kita duk hilang handphone, duk hilang iPad, kami resah lagi kan. Tapi sekarang ni, kalau hilang rasa nikmat pada Al-Quran, hilang rasa rindu nak bangun malam, sepatutnya kita patut rasa resah. Kalau tak resah, paksa diri untuk rasa resah. Inilah majlis ilmu, ya, yang akan bangkitkan semula rasa rindu kita kepada sesuatu yang patut kita rindu. Dan saya bersyukurlah bila kolej ini bakal mengadakan program ini setiap bulan. Sangat bagus. Sebab sebagaimana handphone kita tak boleh nak boring dengan charger, hati kita pun tak boleh nak boring dengan majlis ilmu. Jangan biarkan ia tak di-charge. Kena cari. Kalau ada majlis ilmu yang berbentuk setiap minggu, cuba cari, dapatkan. Lagi insya-Allah bertenaga kita punya hati, semangat dan keinginan untuk jadi orang yang ada ciri-ciri Al-Qawiyul Amin. Insya-Allah. Seterusnya ada yang kat sayang kerana Allah. Bila kita cinta kepada Allah dan Rasul, dan cinta orang-orang soleh ni, ramai orang soleh kat sini kan, dan solehan kat sini, insya-Allah kita akan bersama dengan orang-orang ini di akhirat nanti. Kata Nabi, Al-mar'u ma'a man ahabba, hadis riwayat Tirmizi. Seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Tapi kalau sekarang kita paling sayang dekat Lee Min Ho, takut nanti celik-celik dibangkitkan pada masyarakat nampak muka Lee Min Ho bersama dengan dia. Na'udzubillah. Okay, check lah siapa yang paling kita sayang sekarang. Seterusnya ada yang kat sayang. Proses 3P untuk kita uruskan fitrah. Menyayangi, merindui, mencintai. Yang pertama sekali kita kena pause, fikir, renung, muhasabah, ya, dengan ilmu. Kita sekarang ni sedang uruskan fitrah, ataupun kita biarkan sekarang ni fitrah kita sedang nak menuju kepada fitnah. Kak ingat seorang kawan akak dulu, kesian sangat. Dia pelajar agama, ya, lahir daripada keluarga yang porak-poranda. Dia rasa jiwa dia kosong. Lebih-lebih lagi bila dia masuk IO, dia nampak orang lelaki macam sikit je, perempuan ramai. Mulalah dia bimbang sangat, takut-takut nanti tak ada siapa nak dekat dia. Risau yang keterlaluan, ya. Menyebabkan bila dia nak pergi kelas, ya, dia kandang file dia nampak buruh-buruh Indonesia yang sedang buat kerja kat tepi jalan tu, ya, dia pun pandang lah, ya, pandang buruh Indo tu. Sampai satu saat mata dia bertentang dengan seorang pekerja Indonesia tu. Mata bertentang, mata jatuh ke hati. Pekerja Indonesia tu setiap hari bila terperasan dengan kehadiran dia akan pergi kelas pada waktu sekian-sekian, dia pun dah berani start usah comel. Hai Ustazah, Assalamualaikum. Pasti Indo dia lah, ya. Dia start usah. Lepas tu dia rasa dalam hati dia rasa seronok. Fitrah kan rasa seronok. Tapi fitrah itu tak diuruskan. Dia biarkan. Menyebabkan apa yang berlaku? Akhirnya diingatan selalu melekat. Lepas tu dia berani keluar bersama, sampai tangan pun berani berjabat. Lepas tu terjebak dalam maksiat, dan akhir sekali perut kempis menjadi bulat. Akhirnya berzina ni. Kesian sangat. Seorang graduan, ya Allah, seorang mahasiswi bidang agama, tapi akhirnya berzina dengan buruh Indonesia, dapat anak seorang. Sian sangat dalam kehidupan dia. Sebab tu jangan main-main. Fitrah mesti diurus, ya. Kalau nak orang lelaki morat, ya,
minta maaf, kalau nak bercinta, kalau nak kasih sayang, ya, dapatkan secara bermaruah. Kalau orang laki ngorat, cakap dekat dia. Cakap apa? Boleh dapatkan dekat YouTube Kak selalu sebut ni. Awas jangan mengurat jika mahu dapatkan secara terhormat. Saya ada wali, saya mawar berduri. Jangan main-main. Barulah lelaki tak ada can nak mempermainkan, ya. Nanti dia asyik pasang sana seorang, sini seorang, nak test dulu mana yang lebih sepadan rasa-rasanya. Dia tak ada kalau dia betul-betul nak buat secara betul-betul. Sebab perempuan yang Allah bagi kelebihan emosi dia kan, bila lelaki husik sikit, dia rasa macam nak serahkan segala-galanya. Sebab tu kita kena cegah dari awal, ya. Kalau awak nak secara terhormat terus, secara terjaga terus, secara menghampiri jalan-jalan redha, bukan jalan-jalan zina. Baik, prioriti kita sekarang, ya, kita nak uruskan fitrah tadi. Kita kena jelaskan apa prioriti kita sekarang. Kita kena first thing first. Adik ingat nak jadi pengetua sekolah yang hebat, engineer yang berkaliber, yang terkenal seluruh dunia, ya, boleh belajar cincai-cincai ke? Kita kena belajar yang excellent. Kena banyakkan masa kita untuk ilmu kita, untuk rohani kita, untuk kepimpinan kita. Kalau adik sibuk bercinta sekarang ni, sibuk dia, kepala otak kita duk nampak gambar dia, lecturer ngajar kat depan nampak macam muka dia, ya. Nampak pengetua kita pun nampak macam bakal mak mertua kita. Semua akan jadi nampak macam dia je, ya. Terawang-awang, pandang mana-mana pun nampak janggut dia, nampak bulu kening dia. Itu bahaya, susah tau. Kepala otak kita akan sibuk, sangat sibuk. Solat kita pun jadi sibuk ingat dia. Itu baru kes ingatan sibuk. Ada orang yang pergi advance lagi, step seterusnya, tangan dia sangat sibuk, ya. Sangat sibuk. Setiap 5 minit kena bagi message yang dia set awal-awal. I love you, I miss you. Dah makan belum? Kalau tak si dia nanti merajuk, ingat orang tak sayang dia. Sibuk tangan. Setiap bulan sibuk fikir nak bagi hadiah apa dekat dia. Bila birthday dia nak buat surprise apa. Sibuk. Bila sibuk begini, dalam keadaan ikatan yang tak pasti, dalam keadaan satu hubungan yang tak memancing redha Allah pun, bagaimana ilmu yang sedang kita timba nak memberi cahaya dalam jiwa? Adik, jangan sibukkan benda yang tak penting sekarang ni. Sibukkan dengan prioriti kita. Nanti dapat nikah juga, tak ada masalah, insyaAllah. Seterusnya, bila rasa dah ready, bila dah minat, kita kena pergi. Ada 7 cara. Akak tak dapat terangkan sebab akak nampak masa cepat betul, ya. 7 cara yang ditunjukkan oleh Nabi kita dan golongan salafus saleh, bagaimana dia nak luahkan hasrat hati dia kepada si dia. Boleh dapatkan dalam buku Cinta High Class. Bila cintamu kenal ilahi, jadilah cintamu berstatus tinggi. The message novel Cinta High Class, ya. Dan ada proses berisik dan bertunang yang selari dengan pendapat-pendapat para ulama muktabar, ya. Seterusnya, jadi akak sayang, cuba kita insafi liku-liku jalan kehidupan yang bakal kita lalui ini. Kalau kita tak prepare dengan bekalan ilmu sungguh-sungguh pada hari ini, kalau kita terus biarkan hidup kita sibuk dengan cinta alat pada masa ini, bukan sibuk mengejar cinta matlamat. Cuba adik tengok, mampu tak mampu nanti adik nak mengharungi liku-liku kehidupan yang sangat complicated. Biarkan gambar ini berbicara. Tengok, ya, kehidupan ini. Akak bagi analogi jalan raya. Kadang-kadang jalannya nampak lurus, kadang-kadang bersimpang siur, kadang-kadang banyak cabang, kadang-kadang pemandangannya terkongkong. Ada blok-blok batu yang mengongkong pandangan kita. Kadang-kadang kita nampak jauh, ya. Kadang-kadang pemandangannya indah. Kadang-kadang jalan itu sunyi dan seram, menakutkan. Bagaimana kehidupan yang sedang menimpa saudara
saudara-saudara kita dekat Palestin, ya, diburu oleh muncung-muncung senapang. Adik tengok tadi kan video Gaza. Ada yang diburu oleh bencana-bencana alam, tsunami dan sebagainya. Itu sebahagian dari kehidupan yang bakal kita lalui, ya. Mungkin corak ujiannya saja berbeza. Seterusnya, kadang-kadang jalan itu penuh dengan tarikan persinggahan. Kadang-kadang banyak godaannya. Kadang-kadang banyak ilusi. Nampak macam betul, rupanya tipu. Kadang-kadang banyak dimensi. Kadang-kadang kita rasa payah nak melangkah. Kadang-kadang ia berisiko tinggi. Kadang-kadang kita nampak jelas destinasi kita. Kadang-kadang ada terowong. Ada orang nampak baik depan kita, rupanya kat hati dia ada terowong kemunafikan, dengki kat kita, ngumpat kita, ketenah kita. Ini sebahagian dari kehidupan. Kadang-kadang ada bencana dalam kehidupan ni. Kadang-kadang ada kemalangan dalam kehidupan ni. Kadang-kadang ada yang dapat kita jangka. Berapa KM lagi? Kalau kita study, kita dapat jangka. Nanti kita dapat skor A, ya? Kadang-kadang ada yang membuatkan kita stres sangat. Kadang-kadang petunjuk jalan kita ditutup oleh vandalism ke, ya, oleh macam-macam lagi ada. Dan kadang-kadang berlaku apa yang tak dijangka dalam kehidupan kita. Elok drive, nampak lori bawa lembu kat depan, tiba-tiba lembu tu jatuh atas kereta kita. Tak jangka kan? Banyak perkara tak jangka juga akan berlaku dalam hidup kita. Tiba-tiba muflis ke, tiba-tiba berlaku macam-macam, ya. Seterusnya, kadang-kadang kehidupan ini ada amaran. Kadang-kadang ya, bila kita muhasabah kehidupan yang terlalu complicated itu tadi, kita perlukan tempat rehat dan rawat. Dan sekarang kita berada di tempat rehat dan rawat terhadap kehidupan ini, untuk kita dapatkan tenaga balik, cas balik, ya, untuk kita teruskan perjalanan yang masih panjang menuju Allah. Allah tak rela ramai nanti hamba-Nya dicampak ke dalam neraka. Sebab itu jalan kehidupan ini Allah bagi petunjuk, Allah bagi panduan, Allah bagi Al-Quran, supaya kita nampak matlamat kita tu. Buat apa saja menuju ke situ. Kalau tak menuju ke situ, kita nak bawa patah balik menuju ke situ, ya, U-turn balik. Itu kehidupan. Seterusnya, adik Kak muliakan, masa tak mengizinkan Kak buka kepada sesi soal jawab. Kalau ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan, bersakah kita jika kita menyintai seseorang sedangkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala masih belum mencapai tahap cinta yang hakiki? Terima kasih. Okey, dosa ke kita cinta kat seseorang sedangkan cinta kita pada Allah belum hakiki? Adik, cinta tu fitrah. Bila sebut fitrah, tak ada taklifan dosa dan pahala. Rasa syok dekat dia, rasa rindu, rasa kagum dekat dia. Cumanya, perasaan cinta fitrah itu, kadang-kadang Nabi sebut ia secara positif, kadang-kadang Nabi sebut ia secara negatif. Sebab ia boleh jadi positif dan negatif berdasarkan kepada bagaimana kita menguruskannya. Baik. Kadang-kadang Nabi sebut begini, ya, laisa lil mutahabbaina mislun nikah. Tak ada yang lebih layak bagi dua orang yang saling menyukai kecuali nikah. Positif kan? Seolah-olah Nabi iktiraf perasaan saling suka antara dua orang. Kadang-kadang Nabi sebut secara negatif, hubbuka li syai'in yu'mi wa yusim. Cinta kamu kepada seseorang boleh menyebabkan kamu buta dan tuli dari mendengar nasihat. Maka bila adik-adik suka kat seseorang sekarang ni, tak ada dosa, fitrah, ya.
dan adik rasa cinta pada Allah belum betul-betul kuat lagi, maka tugas kita nak kuatkan cinta pada Allah tu. Dalam slide berikutnya ni, banyak sebenarnya akan nak kongsikan tentang bagaimana kita nak kenal Allah, bagaimana kita nak lebih bertaut dengan Allah, ya, bagaimana kita nak berhujah secara saintifiknya juga, supaya di hati kita, minda kita, Allah itu sebenarnya wujud ada dan sangat dekat dengan kita. Tapi masa tak mengizinkan. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Silakan. Baik, macam mana nak istiqamah dalam mencintai Allah? Persoalan yang buatkan akak mesti membuka slide seterusnya. Tak kenal maka tak cinta, betul tak? Cuba adik tengok ni. Kenal tak siapa ni? Siapa kenal? Cuba angkat tangan. Siapa tak kenal? Cuba angkat tangan. Yang tak angkat tangan tu confused. Ini PM ke Menteri Besar ni? Confused Apa? Siapa kenal? Cuba angkat tangan. Siapa? Yes. Ketua Ikatan Ulama Sedunia Profesor Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Katakan tiba-tiba terdengar bunyi ketukan dekat pintu tu. Kita pun pandang, tengok Profesor Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi datang. Bagi orang-orang yang kenal Profesor Syekh ni, bila dia tengok ulama besar datang, akak mungkin terpensan kot. Teruja sangat, suka sangat. Ya, terus tinggalkan mic ni, nak minta doa, ya, minta sign. Tak doa lah ya, daripada Profesor Syekh. Ataupun kita nampak tiba-tiba siapa yang semua orang kenal kat sini, PM lah katakan ya, PM datang sini, ya, mesti kita akan tunjuk hormat kita, ya, sebab orang besar yang datang ya. Maka adik-adik akan memberikan sekalian, begitulah beza kalau kita kenal atau tak kenal, dia akan mempengaruhi tindakan kita. Kalau pakcik mana-mana entah dia tiba masuk sekejap kan, ambil kucing keluar, kita buat je lah ya. Sebab alah tak berapa kenal pakcik mana ni. Tapi kalau kenal, pakcik itu sebenarnya ialah dekan UTM. Subhanallah, kita akan rasa kagumnya dekan kita tunjuk akhlak begini. Itu beza kenal tak kenal. Tak kenal maka tak cinta. Okey, akak bagi lagi analogi supaya adik lebih faham. Bayangkan, suatu hari adik sedang pesta study lah punya khusyuk. Tiba-tiba terdengar aroma, terbau aroma bau Maggi. Maggi panas ni, aroma dia masuk ke dalam rongga-rongga hidung. Makin lama makin dekat, ya. Bersama terdengar bunyi tapak kaki mendekat. Lepas tu, tiba-tiba Maggi tadi yang sedang panas tadi ditumpahkan ke belakang kita yang sedang study. Apa respon kita? Marah lah kan? Boleh jadi kita terus ambil kepala dia yang lelaki ni, puk. Terus kasih belasah terusnya. Tiba-tiba tengok, rupa-rupanya yang bawa Maggi tadi, ya, ketua college ataupun pengetua college kita. Apa respon kita? Walaupun dia buat tumpah Maggi kat kita, kita still hormat dia kan? Sebab kita kenal dia orang penting, orang baik, orang berpengaruh di kawasan kita. Maka itu beza pada respon kita, kenal tak kenal. Begitu juga sekarang ni, kalau kita tak berapa nak respon best dengan Allah, dengan panggilan solat, dengan panggilan Al-Quran, itu maknanya kita belum kenal Allah. Allah belum duduk di kedudukan yang special dalam hati kita. Dan pada malam ni kita nak cuba kenal Ar-Rafiqul A'la, kekasih tertinggi kita ini. Sebab kata pepatah Arab, orang suka
suka benci apa yang dia tak tahu. Orang suka buat tak kisah kepada apa benda yang dia tak berapa nak kenal. Ya? Cuba tengok ni. Kalau kat Johor ni, makanan apakah yang paling sedap? Apa dia? Mi muar? Mi bandung muar? Baik, katakan mi bandung muar. Sedap ni. Kat depan kita panas-panas, ada udang dia, 3 ekor merah dengan kerangnya. Ya, kita memang suka, favorite. Tapi pada hari itu, lidah kita banyak ulcer, perut kita banyak luka-luka, usus kita sedang terbelit-belit. Maka kalau kita makan mi bandung muar tu sedap tak sedap? Mi bandung yang tak sedap ke kita yang sakit? Kita yang sakit. Begitu juga Allah ini, cintanya maha sedap, lazat, manis. Tapi kalau kita tak berapa nak rasa cinta Allah itu best, bukan Allah yang tak best, tapi hati kita yang sedang sakit. Hati kita sedang ada ulcer, sedang terbelit-belit, ya. Hati kita perlu disembuhkan. InsyaAllah kita akan dapat rasai kemanisan, kelazatan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akak sayang, ya, Allah sentiasa best. Hati kita lah yang membezakan, ya, untuk menilai. Khususnya, apa jadi bila kita tak kenal Allah? Analoginya begini. Bila kita tak berapa nak kenal Allah, ibarat kita balut hadiah kepada somebody, balut ni. Lepas tu kita bagi dekat postman, suruh postman tu pergi hantar hadiah ni kepada orang tu. Misal kata nama orang tu Abdullah. Pergi jabat pos, tulis nama Abdullah pada hadiah tu, pos laju ni, ya. Postman tengok, nama Abdullah je. Abdullah mana ni? Abdullah UTM ke? Abdullah UITM ke? Abdullah kampung seberang Marang ke? Tak tahu Abdullah mana ni. Boleh hantar tak boleh? Sampai tak sampai hadiah? Tak sampai. Katakan kita tulis detail sikit lah. Abdullah UTM Skudai. Bagi dekat postman. Postman tengok. Ya Allah, Abdullah kat UTM Skudai. Tak silap aku, kata postman. 1000 ke? Ya? Abdullah mana ni? Tak boleh hantar. Maka kalau kita nak hantar hadiah kita, kita kena detail. Abdullah yang kita kenal tu, kita kena tahulah postcode rumah dia, alamat dia, ya. Maka begitu juga kita nak hantar hadiah kepada Allah setiap hari dengan solat kita, zikir kita, ibadah kita. Kalau kita tak berapa detail kenal kebesaran Allah, kebaikan Allah, ya, keagungan Allah, maka hadiah kita tu tak berapa nak sampai. Jadi akan menjaga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata, boleh jadi kita tak berapa nak rasa best dengan Allah ni sebab kita tak nampak Allah. Sebenarnya, siapa saja yang lahir masih dia kecil-kecil tu, secara fitrahnya dia akan tertanya-tanya soalan ni. Kenapa tak nampak Allah? Mak abah duk pesan, kena sayang Allah. Mana Allah, kat mana Allah? Ya, anak saya yang kecil tu, dia kata, Kak Haura kena ngaji, nanti Allah sayang. Mana Allah? Allah, saya tunjuk kat atas macam tu kan, itu kipas. Mana Allah? Dia tanya, asyik tanya kat mana Allah. Dia budak kecil, itu fitrah. Fitrah. Everybody born scientist. Scientist ni dia ada jiwa nak mencari-cari, mengkaji, nak tahu mana faktanya. Maka untuk jawab soalan ini kepada jiwa kita, cuba bayangkan seekor semut yang kecil, dia duduk kat belakang ni. Dia nak tengok semua hadirin kat sini, mampu tak? Tak mampu. Sebab apa? Sebab dia kecil. Semut nak tengok bumi yang bulat ini, mampu tak mampu? Sebab dia kecil. Kita yang maha kecil ini nak melihat pencipta bumi, takkan mampu. Sebab nak lihat bumi pun tak mampu tanpa bantuan teleskop. Apatah lagi nak lihat sistem suria, nak lihat galaksi, tak mampu.
sistem suria kita yang terdiri daripada bumi, ya, planet-planet yang mengelilingi matahari, itu cuma satu dot daripada galaksi Allah. Bentuk dia macam ni, terdiri daripada jutaan bintang-bintang, dan Allah memiliki berjuta-juta galaksi. Itu baru ciptaan Allah. Kita yang maha kerdil ini tak mampu nak tengok ciptaan Allah yang besar itu, apatah lagi nak melihat kepada pencipta ciptaan-ciptaan ini. Tak logik kan? Tak logik pun kita boleh nampak Allah yang maha besar. Maka tak perlulah kita nak stres sangat nak tengok Allah duduk dekat mana. Kita dengan secara fitrahnya kita merasai bila wujudnya alam ini mesti ada pencipta. Kalau tiba-tiba kita nampak tai kucing kat sini, ya, secara fitrahnya hati kita akan kata tentu tadi ada kucing yang berak kat sini. Tak pun ada mana-mana budak lelaki nakal pergi ambil tai kucing letak kat sini, ya. Secara fitrahnya kita akan yakin dan percaya ada benda yang berlaku bila nampak tanda, ya. Dan terlalu banyak tanda dalam dunia ni, ya, yang belajar sains lebih-lebih lagi. Tengok dalam badan kita, sistem dalam badan semua tersusun elok je pada setiap orang, takkan tak ada pengatur. Itu tanda kita nak bangkitkan rasa kenal kita dengan Allah. Kita kena banyak belajar, tambah ilmu, bertafakur, ya. Seterusnya adik-adik yang kat sayang, bagaimana kita nak kenal Allah? Cara kita nak kenal Allah, kalau tadi kita nak nampak galaksi, kita perlukan bantuan teleskop. Nak tengok DNA dalam tangan kita, perlukan bantuan apa? Mikroskop. Nak lihat kebesaran Allah, kita perlukan bantuan apa dia? Bantuan apa? Mata hati, bantuan fitrah, bantuan Al-Quran, bantuan Rasul. Mata kita nak lihat objek, perlukan bantuan cahaya. Mata hati kita nak lihat kebesaran Allah, perlukan bantuan Al-Quran. Itulah petunjuk kita, ya. Baik, ada lagi soalan? Silakan. Rasanya masa dah tak mengizinkan, sebab PAS sampai pukul 10.30, ya? Betul? Ada lagi soalan lain? Silakan, satu lagi last. Pengetua kita, subhanallah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustazah mungkin boleh kongsikan dengan adik-adik, insyaAllah. Apa dekat Turki Alam di sini indah. Tapi proses untuk kita membina mahligai cinta, membina masjid tu bukan proses yang mudah. Tadi Ustazah ada mention tentang dari segi Minang semua kan. Tapi sebelum tu, terutama yang pihak muslimin apa agaknya ciri-ciri yang perlu ada pada dia untuk menjadi pemimpin di dalam sebuah rumah tangga tadi. Ustazah, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada pengetua kita yang sebenarnya setiap malam, setiap hari duk fikir kebaikan untuk belajar dia. Masa saya masih bang dengan dia tadi, memang saya dapat baca jiwanya, seorang jiwa yang sangat ambil berat pada student dia. Okey, pengetua kita nak angkat berkongsi dengan adik-adik apa yang perlu kita persiapkan. Baik, Nabi ajar bagi lelaki kalau nak keberuntungan kena pilih wanita yang bagaimana? Fasfar bizatil din taribat yadak. Pilihlah yang beragama, kamu akan beruntung. Bagi perempuan pula, Nabi ajar kita pilih lelaki yang bagaimana? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwajuhu. Jika datang kepada kamu orang yang kamu redha agama dan akhlaknya, maka nikahilah dia. Kita nak redha dengan agama ni, dek. Kita nak redha dengan akhlak seseorang ni sebelum nikah. Ya, kita dulu kena redha dengan agama kita. Kita dulu kena persiapkan diri kita. Kalau kita ni suka chatting, suka dating, suka meeting, bukan meeting persatuan ni, meeting benda-benda yang tak perlu, jangan terkejut nanti dapat pasangan suka dating, suka chatting dengan orang lain pula.
Kan Allah dah pesan awal-awal, al-khabithatu lil-khabithin. Yang jahat untuk yang jahat. Ya. At-tayyibatu lil-tayyibin. Yang baik untuk yang baik. Maka kalau kita tak prepare diri kita jadi baik, bermakna kita sedang prepare untuk dapat pasangan yang tak berapa baik. Nak ke? Nanti pasangan itu dia akan ada efek yang sangat besar kepada pembinaan generasi kita. Kalau yang perempuan pilih lelaki yang tak berapa pandai ngaji dan tak ada kesungguhan untuk belajar ngaji, ya, jangan terkejut nanti dapat seorang ayah kepada anak-anak kita yang tak pernah pun nak ajar alif bata pada anak-anak kita, tak pernah pun nak ajar anak kita pergi ke masjid. Malu, ya. Yang lelaki pun sama. Kalau sekarang pilih yang adik nampak terpesona pada pandangan luar saja, tapi agamanya, mulutnya asyik caci maki orang, ya, asyik sebut benda-benda yang tak baik, adik pejamkan mata, jangan terkejut nanti dapat seorang ibu kepada anak-anak adik, ibu yang sentiasa mencincang lumat jati diri anak-anak. Setiap hari duk kata bodoh bangang dekat anak-anak, sampai budak tu rendah diri, self esteem dia rendah. Bagaimana kita nak bangkit dari generasi yang hebat, yang bertamadun tinggi? Maka persiapan diri perlu hebat. InsyaAllah, yakin janji Allah, kita akan dapat pasangan yang sekufuk dengan kita. Wallahu a'lam, itu yang biasanya terjadi. Ada soalan lain? Habis dah. Kalau tak ada soalan, sebenarnya ini akak tunjuk gambar ni, akak ada satu bilik, ya. Tapi akak tak sempat dah, masa tak mengizinkan. Akak nak minta ampun, maaf kalau ada terkasar bahasa, terkurang, tersyasyul, insan yang tak sempurna. Bagaimana sebutir pasir seperti akak nak menerangkan selautan keindahan tentang Islam. Inilah sekadarnya akak mampu kongsikan. Ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Ustazah Fatimah